Kalau tuan-tuan perhatikan, sebahagian daripada pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara kita sekarang ini, mereka suka menggunakan ungkapan lebih baik kita mempunyai pemimpin yang kafir tetapi adil daripada kita mempunyai pemimpin yang Islam tetapi zalim. Ungkapan-ungkapan ini keluar daripada beberapa pemimpin yang tuan-tuan sedia maklum, dan isu ini timbul khususnya apabila sebahagian daripada rakyat mempertikaikan pelantikan ketua hakim negara, pelantikan peguam negara dan beberapa jawatan strategik yang ada dalam negara kita pada hari ini. Sidang hadirin mukminin, apabila kita bercakap tentang istilah ini, kita ingin mengetahui perkataan ayyuhmal afdal, antara dua ni mana lebih afdal, mana lebih baik, mana yang lebih utama, antara al-hakim, al-kafir, al-adil, ataupun al-imam, hakim kafir tetapi adil, ataupun al-hakim al-muslim ataupun al-mu'min tapi al-zalim tapi dia zalim. Maka ini dibahaskan oleh para sarjana Islam sebab ungkapan-ungkapan ini sering dimainkan oleh pemimpin-pemimpin yang beragama Islam sendiri untuk menunjukkan bahawa lebih baik kita ada pemimpin yang bukan Islam tapi adil. Sidang hadirin mukminin, kalau kita rajin untuk mencari, kita perlu tahu yang pertamanya perkataan ini milik siapa? Who's the owner? Pemilik kepada perkataan ini. Yang kedua, kita mesti mengetahui konteks, suasana sewaktu ungkapan ini diucapkan. Maka kerana itu para sarjana Islam mengatakan bahawa perkataan ini adalah dimiliki oleh seorang yang bernama As-Sayyid Ibn Tawus. Siapa dia As-Sayyid Ibn Tawus? As-Sayyid Ibn Tawus adalah seorang Syiah. Dialah yang bekerjasama dengan Ibnu Al-Qami untuk menjatuhkan pemerintahan Khalifah Al-Musta'sim ketika Baghdad pada masa itu di bawah kerajaan Bani Abbasiyah. Dan Ibnu Al-Qami lah dengan kerjasama yang diberikan oleh As-Sayyid Ibn Tawus telah memberikan kerjasama kepada Hulagu Khan, yang kemudiannya Hulagu Khan datang ke Baghdad pada tahun 1258 Masihi pada masa itu, dan sejarah menceritakan bagaimana orang-orang Islam di Baghdad disembelih, dibunuh, dan kita semua mengetahui sejarah yang berlaku di Baghdad. Maka ketika Hulagu Khan dengan tentera-tenteranya selesai menyembelih umat Islam di Baghdad, maka dihimpunkan ulama-ulama Islam yang masih tinggal, dan antaranya yang ada pada ketika itu bersama-sama dengan Ibnu Al-Qami adalah As-Sayyid Ibn Tawus. As-Sayyid Ibn Tawus, tuan-tuan, telah diminta untuk menyampaikan ucapan di hadapan Hulagu Khan, dan inilah antara ucapan terkenal, dan kita boleh melihat ucapan ini dimaktubkan dan diulas oleh beberapa ulama. Dan kalau tuan-tuan rajin membuka YouTube, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Dalam ceramah ini, Ahmad Jilani mengecam hebat ungkapan bersejarah Sayyid Ibn Tawus kepada Hulagu Khan. Sebagai jawapan, mari kita lihat isu pokok yang amat penting namun jarang diceritakan oleh ustaz-ustaz, iaitu ketaatan rakyat jelata kepada pemerintah Muslim yang zalim dalam fikah siasah Ahlus Sunnah. Sebelum itu, mari kita lihat isu pemimpin kafir yang adil. Sayyid Ibn Tawus berhujah bahawa pemimpin kafir yang adil lebih afdal dikarenakan keadilan itu untuk rakyat dan kekafiran untuk diri pemimpin tersebut. Sedangkan pemimpin Muslim yang zalim, keislaman adalah untuk dirinya dan kezaliman untuk rakyat. Ibn Taymiyah dalam kitabnya berjudul Al-Hisbatu fil Islam atau Wazifatul Hukumatil Islamiyah, penerbit Darul Kutub Al-Almiyah, Beirut, muka surat 7, pengarang menulis, fa innan nasa lam yatanaza'u fi anna 'aqibataz zulmi wa khimatun wa 'aqibatul 'adli karimatun. Masyarakat manusia tidak mempertikaikan bahawa akibat kezaliman adalah parah dan akibat keadilan adalah kemuliaan. Walihaza yurwa Allahu yansuru dawlatal 'adilata wa in kanat kafirah wa la yansuru dawlataz zalimah wa in kanat mu'minah.
Kerana itu diriwayatkan Nabi bersabda, Allah menolong negara yang adil walaupun ia kafir dan tidak menolong negara yang zalim walaupun ia beriman. Justru itu tidak salah kita nyatakan, pemimpin kafir yang adil adalah lebih baik dari pemimpin muslim yang zalim. Ini adalah hukum akal. Sebagaimana dalam maksud tulisan Ibn Taymiyah, akibat kezaliman adalah parah atau kecelakaan dan kesengsaraan. Dr. Burhan Zuraik, cendekiawan Muslim yang lahir pada tahun 1933 di Qadisiyah, Syria, dalam bukunya Al-Watan fil Islam, penerbit Darul Ansar, cetakan pertama tahun 1997, Damsyik, muka surat 115. Beliau membuat kesimpulan daripada apa yang telah dikajinya daripada kata-kata Ibn Taymiyah. Waqala al-Imam Ibn Taymiyah, kafir adil khairun min muslim zalim. Telah berkata Imam Ibn Taymiyah. Jadi kebiasaan Ahlussunnah akan memanggil Ibn Taymiyah sebagai imam atau Syekhul Islam. Baik, katanya orang kafir yang adil lebih baik dari muslim yang zalim. Jadi inilah kesimpulan yang Dr. Burhan Zuraik faham daripada ajaran Ibn Taymiyah. Dalam kitab Sahih Muslim, jilid ketiga, penerbit Darul Hadis, Qahirah, cetakan tahun 1991, muka surat 1480, diriwayatkan an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkirun faman arafa bari'a wa man ankara salima. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang para penguasa, kalian mengenal mereka, namun kalian mengingkari perbuatan mereka. Siapa yang tahu kemungkaran, hendaklah berlepas diri. Dan barang siapa mengingkari, maka ia telah selamat. Walakin, man radiya wa taba'a. Qalu, afala nuqatiluhum. Qala, la, ma sallau. Tetapi, bagi yang rida dan mengikuti, para sahabat bertanya, bagaimana kita perangi saja? Baginda menjawab, tidak, selama pemerintah itu masih solat. Namun hadis ini ditolak oleh Ustaz Azhar Idrus. Kata hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang ini kata pemimpin mereka ini masih lagi Islam, tidak meninggalkan sembahyang, jadi tidak boleh tentang. Apakah hukumnya Ustaz? Jawabnya, hadis ini bukan dikekaikan pada untuk semua maksud kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Kita ni nak jatuhkan hukum, kita kena tengok semua hadis yang berkaitan. Ada banyak lagi hadis-hadis yang menyuruh kita mencegah dan mengingkarkan kemungkaran, sama ada dilakukan oleh sesiapa je. Di antaranya hadis yang Nabi kata afdhalul jihadi kalimatul haq inda sultan jaib. Maknanya jihad yang lebih utama iaitu kita berani berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Nampak? Mana berkata benar ni bukan mana kita nak kata mu ni baik, mu ni betul. Maknanya kita khabar mu ni salah, muak beredak betul, muak ni benda maksiat, berani kata gitu. Dan hadis yang lain, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang lihat kemungkaran di kalangan kamu berlaku depan mata, falyughayyirhu biyadihi, kena ubah dengan tangan. Dalam kitab Sahih Muslim seperti cetakan sebelum ini, muka surat 1476, diriwayatkan Nabi SAW bersabda, qala yakunu ba'di a'immatul la yahtaduna bihudaya. Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan mengambil sunnah bukan dari sunnahku. Wasayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatini fi jusmani ins. Lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hati syaitan dalam rupa manusia. Qala qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalika. Hudzaifah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, jika hal itu menimpaku, apa yang anda perintahkan kepadaku? Qala tasma'u wa tuti'u lil amir. Baginda menjawab, dengar dan patuhilah kepada pemimpinmu. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Walaupun ia memukulmu, merampas harta bendamu, dengar dan patuhilah ia. Justru itu, pemimpin berhati syaitan wajib ditaati, walau dipukul dan dirampas harta. Namun hadis ini ditolak oleh Yusuf Al-Qaradawi dan dihukum sebagai dhaif. Hadis Hudzaifah اللي فيه وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وهذا الحديث ليس من أصول مسلم. مسلم أحاديث نوعان، أحاديث أصول
وأحاديث متابعات أو متابعات. فأحاديث المتابعات هذه لا يدقق فيها مسلم تدقيقه في أحاديث الأصول، فهذا حديث من أحاديث المتابعات. وقد قال فيه الدارقطني هو الحديث يعني عن أبي سلام قال حذيفة ابن اليمان يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، بعد هذا الخير إلى آخره. وبعدين في هذا الحديث إن فيه ناس يقومون فيهم يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث ليس صحيحا وإن كان في مسلم، ولكنه من أحاديث المتابعات وهو مرسل. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis seperti ini yang diragui kerana tidak mungkin Islam mengajak umatnya menyokong kezaliman. Berkenaan pemimpin Muslim yang zalim, apakah wajar disokong atau tidak? Seperti kerajaan Bani Umayyah, ulama Sunni yang berani seperti Imam Tabari melaknat Muawiyah sebanyak 2 kali dalam kitabnya. Untuk keterangan lanjut, anda boleh menonton video di channel ini yang berjudul Bahaya Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap agama Islam. Demikian juga para ulama Ahlussunnah melaknat Yazid kerana kekejamannya membunuh cucu Nabi. Sila rujuk video dalam channel ini yang berjudul Menjawab Penyimpangan Dr. Asri Zainul Abidin dalam membela Yazid bin Muawiyah. Di zaman ini juga kita ada beberapa orang ulama yang bertegas menolak sebarang sokongan terhadap pemimpin yang kononnya Muslim tetapi zalim seperti Yazid bin Muawiyah. بمجهودات ذاتية. لا الخوارج مش مسألة الخروج أولا الخروج على الحاكم الظالم مطلوب. الخروج على الحاكم الظالم مطلوب. من قال ذلك؟ لكن الخروج على الحاكم العادل ممنوع. إن كان الإنسان متأول يبقى باغي اسمها بغاء، لكن البغاء أو الباغي لا يخرجه عن الإسلام. لا أبدا. الخروج على الحاكم الجائر الظالم من المسائل الفقهية أم المسائل العقدية؟ لا، من المسائل الفقهية، لأن سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه خرج على بني أمية والعلماء أيدوه وأيدوا سادتنا آل البيت في الخروج على بني أمية الظالمين. هذا مقرر في الفقه الإسلامي. نعم. Muhammad Rashid Ridha juga memberikan peringatan agar umat tidak terlalu mudah menuruti teks agama yang menyokong kezaliman. Dalam kitab tafsir Al-Quranil Hakim atau masyhur sebagai tafsir Al-Manar, jilid ke-6, karya Muhammad Rashid Ridha, cetakan kedua, Darul Manar, Mesir, tahun 1367 Hijrah, muka surat 366. Pengarang menulis, وَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَحُكْمِ مَنْ يَخْرُجْ. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah memberontak terhadap imam-imam yang zalim dan hukum ke atas orang yang mendurhaka. Jadi sebenarnya memang ada ulama yang mewajibkan sokongan kepada pemimpin yang zalim. Who should you select? There is no two doubt about it at all. You have to select the Muslim who is even corrupt, no problem. He will get his punishment on the day of judgment. Dan pendapat ini adalah pendapat yang salah. Liikhtilafi zawahirin nususi allati waradat fi ta'ati wal jama'ah was-sabri wa taghyiril munkar wa muqawamati zulmi wal baghi. Ini dikarenakan terdapat perbezaan pada zahir teks yang disebutkan berkenaan ketaatan, berada dalam lingkungan jamaah, kesabaran dan mengubah kemungkaran, menentang kezaliman serta perbuatan yang melampaui batas. Justru itu, Rashid Ridha berpendapat segala hadis berkenaan menyokong pemimpin yang zalim perlu disemak semula. Katanya lagi, walam ara qawlan li ahadin jama'a bihi baina kulli ma warada minal ayati wal ahadithi fi hadzal bab. Maksudnya, aku tidak melihat kata-kata seseorang yang menghimpunkannya ayat Al-Quran dan hadis di dalam bab ini. Maknanya,
ulama tidak mempergunakan ayat dan hadis ini sewenang-wenangnya. Wa wada'a kullan minha fil mawdhi'il ladzi yaqtadihi sababu wurudihi, dan meletakkan setiap daripadanya dalam kedudukan yang sesuai dengan sebab kewujudan hadis itu. Mura'iyan ikhtilafal halati fi zalika, mengambil kira perbezaan kes dalam hal ini. Mubayyinan mafhumatil alfaz bihasbi ma kana tusta'malu bihi fi zamanit tanzili duna ma ba'd, menjelaskan kefahaman lafaz-lafaz mengikut apa yang digunakan pada zaman wahyu itu dan bukan selepasnya. Setelah memberikan penjelasan tentang hadis-hadis yang kononnya mewajibkan umat memberi sokongan terhadap pemimpin muslim yang zalim, beliau membuat kesimpulan, fal wajibu 'alal muslimina qitalul baghiyatil mu'tadiyati hatta tafi'a ila amrillah, maka wajiblah bagi kaum muslimin agar memerangi golongan pelampau sehingga ia mematuhi perintah Allah. Wa ma warada fis sabri ala a'immatil jawri illa idza kafaru ma'aradun binususin ukhra, dan apa yang diriwayatkan tentang bersabar terhadap imam-imam yang zalim kecuali mereka kafir, bertentangan dengan nas yang lain. Ini disebabkan terdapat hadis sahih Ahlu Sunnah yang mewajibkan bersabar dalam menghadapi pemimpin muslim yang zalim. Walau bagaimanapun terdapat hadis-hadis yang lain yang menganjurkan penentangan terhadap kaum yang zalim. Wa min hadzal babi khurujul Imamil Husain sibtir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala Imamil Jawri wal Baghi, dan dari bab inilah Imam Al-Husain, cucu Rasulullah, keluar menentang pemimpin yang zalim dan melampaui batas. Allazi waliya amral muslimina bil quwwati wal makar Yazid bin Muawiyah khazalahu Allah wa khazala man intasara lah minal karamiyyati wan nawasib, yang memimpin urusan kaum muslimin dengan kuasa dan tipu daya, Yazid bin Muawiyah. Semoga Allah menghinanya dan menghina orang yang membantunya daripada golongan karamiyah dan nawasib. Golongan Wahabi terkenal mengharamkan pemberontakan terhadap pemimpin. Ulama Wahabi seperti Al-Albani, bin Baz, Ibnu Utsaimin dan Muhammad bin Abdul Wahab telah mengeluarkan fatwa tersebut. Jikalau kita paparkan semuanya, maka ia akan mengambil masa yang amat panjang. Namun semua fatwa menyokong pemimpin zalim itu tidak laku dan tidak ada kesan sedikit pun, kerana pemberontakan ke atas pemimpin muslim terus terjadi, seperti pemberontakan di Syria, Mesir, Libya, Yaman dan lain-lain lagi yang mengorbankan ribuan umat Islam. Sayyidina Husain selaku Ahlul Bait Nabi, penghulu pemuda syurga, tidak tunduk kepada pemimpin zalim iaitu Yazid bin Muawiyah. Selepas tragedi Karbala dalam tahun 63 Hijrah, penduduk Madinah pula bangkit memberontak ke atas Yazid. Tentera Yazid pun menyerang kota Madinah sehingga ramai para sahabat Nabi terkorban dan lebih 1000 wanita muslimah diperkosa oleh tentera Yazid. Pendapat menyokong pemimpin muslim yang zalim bertentangan dengan ayat 113 surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim, maka kalau kamu berlaku demikian, api neraka akan membakar kamu, sedangkan kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan mendapat pertolongan. Dalam ayat ini jelas Allah mengancam sesiapa pun yang cenderung kepada orang yang zalim dengan api neraka. Justru itu, sokongan terhadap pemimpin muslim yang zalim tidak ada asas sedikit pun dalam Islam. Kesimpulannya, walaupun terdapat teks agama Ahlus Sunnah yang mewajarkan sokongan terhadap pemimpin zalim, semua ini tidak dapat dipergunakan sewenang-wenangnya untuk dijadikan justifikasi sokongan terhadap kezaliman. Beberapa ulama kontemporari telah mempertimbangkan hadis-hadis tersebut dan membuat kesimpulan bahawa dalam Islam tidak dibolehkan menyokong pemimpin yang zalim.